Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ustaz Hasbi serta barisan JK Madrasah, seterusnya para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung kembali kuliah kita dalam kitab Talbisu Iblis, Belitan Tipu Daya Iblis. Dalam kuliah yang lepas kita telah menceritakan berkenaan dengan perintah mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Bab yang pertama daripada kitab ini, Ibnu Jauzi membicarakan berkenaan dengan kelaziman ataupun keperluan untuk mengikuti as-sunnah wal jamaah. Beliau mendatangkan hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang mahukan pertengahan syurga, man arada buhbuhatal jannah, sesiapa yang mahukan pertengahan syurga ataupun taman syurga yang terbaik, falyalzamin jamaah, maka hendaklah dia melazimi jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad, kerana sesungguhnya syaitan itu bersama dengan seorang. Orang yang menyendiri, syaitan akan mudah bersama dengannya, dan dia daripada dua orang itu lebih jauh. Mana kalau orang itu bertambah seorang, maka syaitan pun makin menjauh. Maka itu menunjukkan bahawa perlunya kita melazimi jamaah. Jangan hidup bersendirian, kera sumbang seorang-seorang, sebab mudah untuk syaitan goda, untuk syaitan pasang perangkap. Baik. Kemudian Ibnu Jauzi mendatangkan maksud, apakah yang dimaksudkan dengan jemaah. Apakah maksud kita ni perlu melazimi jemaah? Jemaah yang macam mana yang perlu kita lazimi? Jadi Ibnu Jauzi mendatangkan satu kata-kata daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata satu perkataan tidak akan diterima kecuali disertai dengan perbuatan. Mana apa sahaja yang kita sebutkan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali disertai dengan perbuatan. Biarlah ada perbuatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu duk bercakap benda yang kamu tak buat? Bercakap pandai, buat tak pandai, buat tak boleh. Jadi Sufyan Ats-Tsauri berkata, satu perkataan yang kita sebutkan tak akan diterima kecuali dengan perbuatan. Perkataan dan perbuatan pula tidak menjadi lurus, tak menjadi betul kecuali disertai dengan niat. Kita bercakap sesuatu, kita buat sesuatu, tak akan menjadi lurus, mana tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan disertai dengan niat. Mana kalau kita bercakap, kita buat tapi niat tak betul, maka tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tak jadi lurus. Dan dia kata perkataan, perbuatan dan juga niat, niat yang ikhlas pun tidak menjadi lurus, tak akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan as-sunnah. Mana kita bercakap, kita buat, kita niat ikhlas dah kerana Allah taala, tapi tak akan diterima oleh Allah, tak akan menjadi lurus kecuali kalau benda tu betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bercakap, ajak umat semayang, kita buat, kita semayang, kita niat ikhlas kerana Allah taala, kita semayang, tapi kita semayang zuhur 5 rakaat contohnya, kita semayang subuh 3 rakaat, mana tak ikut sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan terima. Walaupun benda tu elok, semayang elok, niat ikhlas dah, tapi tak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tu jadi yang dimaksudkan dengan jemaah oleh Ibnu Jauzi ialah jemaah yang melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya sebutkan dulu, jemaah-jemaah yang paling utama untuk kita lazimi ialah jemaah solat fardu. Jemaah solat fardu, tak payah nak sembang, nak bincang soal jemaah mana, NGO mana, parti mana, apa semua tu. Yang penting semayang berjemaah ni kau datang ke tak datang. Tu yang pertama dulu.
Kalau semayang berjemaah ni pun tak datang, tak payah sembang lah jemaah apa pun. Tak payah duk sembang. Tu maksudnya. Sebab kita dah datangkan kata-kata Ibnu Mas'ud, semayang ni merupakan siapa-siapa, kata-kata Ibnu Mas'ud, siapa-siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah esok dalam keadaan Islam, maka hendaklah dia jaga sembahyang 5 waktu di mana sahaja sembahyang itu berkumandang, haitsu yunada bihim, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, kerana sesungguhnya Allah mensyariatkan untuk nabi kamu ini jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sembahyang berjemaah itulah jalan-jalan petunjuk. Jalan-jalan petunjuk. Walau taraktum walau sallaitum fi buyutikum, kalau kamu sembahyang di rumah kamu tanpa pergi berjemaah di masjid ataupun di surau, la taraktum sunnata nabiyyikum, nescaya kamu telah tinggalkan sunnah nabi kamu. Sunnah ni maksudnya jalan nabi kamu. Manakah nabi ini sepanjang hidupnya sembahyang berjemaah, hatta dalam perang sekalipun nabi berjemaah. Tiba-tiba kita tak nak pergi berjemaah, kita nak sembahyang seorang-seorang kat rumah. Jadi kita ni telah meninggalkan jalan nabi kita, sunnah nabi kita. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, kalau kamu tinggalkan sunnah nabi kamu, jalan nabi kamu, nescaya kamu akan sesat. Tu kata-kata Ibnu Mas'ud. Maka sebab tu saya sebut dulu, jemaah-jemaah yang paling utama untuk kita lazimi ialah sembahyang berjemaah. Kelaziman sembahyang fardu berjemaah. Tu yang paling ikut sunnah nabi, yang paling tepat dengan sunnah nabi. Kemudian pilihlah jemaah-jemaah yang berdiri atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada 10 nak masuk pun tak apa. Kalau semua betul ikut sunnah Nabi. Tapi kalau ada 10 jemaah, satu pun tak ikut sunnah Nabi, tak payah ikut. Tak payah ikut, satu pun tak payah ikut. Baik. Ni kita dah bincang dalam bab yang pertama. Baik, bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Kita dah ceritakan dulu bahawa oleh sunnah ni lawan dia bid'ah, iman ni lawan dia syirik, lawan dia kufur. Tu iman lawan dia kufur. Sunnah Nabi SAW, jalan Nabi SAW lawannya bid'ah. Bid'ah ni benda baru yang direka, benda baru yang direka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa ma laysa fihi fahuwa rad, sesiapa yang mengada-adakan, mereka-reka dalam urusan kami ini, mana dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang bukan daripadanya, bukan daripada agama, dia pandai reka sendiri, fahuwa raddun, maka rekaan dia itu tertolak. Jadi reka ni macam-macam lah. Macam kita bagi contoh mudah tadi, semayang, Nabi dah tetapkan semayang subuh 2, semayang zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Tiba-tiba kita kata pada ustaz, kita zaman moden ni kita rajin sikit, kita kena rajin. Contohnya ibadat kita tak banyak, kita tambah dah sikit rakaat, tak boleh. Ataupun dekat Eropah, contohnya kita hari Jumaat kita kerja, kita tukarlah semayang Jumaat pada semayang Sabtu. Maqasid sampai juga, ada yang berhujah maqasid tujuan semayang Jumaat ni nak kumpulkan orang Islam. Kalau kita semayang hari Sabtu pun kumpul juga orang Islam. Tengok macam mana dia cuba nak mereka-reka, nak mereka-reka ibadah, mereka-reka sembahyang. Orang Nabi ajar sembahyang Jumaat, dia nak buat sembahyang Sabtu, pasal sembahyang Jumaat sibuk. Ni contoh-contoh rekaan dalam ibadah yang ditolak. Mana Nabi kata, kalau siapa yang reka dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan daripada agama, mana tak ada sandaran dalam agama, maka surekaannya itu tertolak. Baik, kita juga dah cerita, dah cerita juga Nabi SAW sebut, sesiapa yang hidup selepas aku ni, dia akan dapati perselisihan yang banyak perselisihan, banyak perkara-perkara yang akan muncul. Maka apa dia? Maka hendaklah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa, mana khalifah ar-rasyidin, yang selepas aku. Peganglah dia dan gigit dengan gigi geraham. Ni Nabi SAW pesan supaya pegang dengan sunnah Nabi dan gigit dengan gigi geraham. Maknanya pegang betul-betul. Jangan pegang secara longgar, pegang betul-betul. Sebab kita hidup di zaman yang banyak pancaroba,
banyak perkara-perkara baru akan muncul, banyak bid'ah akan muncul. Jadi kena berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datangkan juga kisah seorang lelaki bernama seorang sahabat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata apa? Dia kata, aku ni bapa aku ni Qadariyah, orang yang beriman dengan qadar, mana orang yang berideologi Qadariyah. Qadariyah ni maksudnya apa? Bagi dia, mereka tak ada qada dan qadar. Semua perbuatan manusia ni manusia tentukan sendiri. Tak ada qada dan qadar. Allah takkan tahu pun kecuali selepas perkara tu berlaku. Tengok. Ni kumpulan Qadariyah ni. Jadi dia kata bapa aku Qadariyah. Bapa saudara aku ni pula Rafidah. Rafidah ni nama lama bagi Syiah. Rafidah daripada perkataan rafad. Rafad ni tolak. Kenapa tolak? Dia tolak Abu Bakar, dia tolak Umar, dia tolak Uthman, dia terima Ali bin Abi Talib. Jadi dia kata bapa saudara aku pula Rafidah, Syiah. Kemudian Allah selamatkan aku melalui Sufyan Ats-Tsauri yang kita cerita tadi. Mana bapa aku Qadariyah, dah sesat dah. Pak saudara aku ni pula Syiah Rafidah. Lalu Allah selamatkan aku melalui Sufyan Ats-Tsauri yang mengajak aku untuk mengikuti jalan As-Sunnah wal Jamaah. Ini kata-kata yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi daripada seorang tabi'in. Baik. Kemudian hari ini kita nak masuk cerita berkenaan dengan jalan tidak ada bid'ah dalam sesuatu yang sudah ditetapkan syarak. Okey. Dalam isu bid'ah dan sunnah ni kita dah cerita dulu, ada sebahagian daripada kita ni mudah-mudah menghukum. Bila dia tengok orang tu tak ikut sunnah Nabi, tak ikut apa yang diajarkan oleh Nabi, kata tu bid'ah. Semayang hajat berjemaah bid'ah. Nabi tak buat pun semayang hajat berjemaah. Nabi suruh semayang hajat ni masing-masing ada hajat, masing-masing semayang lah. Tengok golongan-golongan yang muncul akhir-akhir ni. Dia kata semayang hajat berjemaah ni bid'ah, Nabi tak buat. Memanglah Nabi tak buat. Tapi benda tu ada sandaran, bukannya buat benda baru. Yang dimasukkan bid'ah ni buat benda baru yang tak ada sandaran pun. Tak ada sandaran. Nabi ada juga berjemaah. Nabi semayang malam ada berjemaah. Jadi boleh kita kias. Semayang ni, semayang malam tu semayang sunat. Jadi Nabi boleh berjemaah dengan sahabat dia. Jadi semayang hajat, semayang sunat juga bolehlah berjemaah. Apa masalahnya? Tu contoh-contoh. Contoh-contoh yang kita dah bagi contoh dulu. Kisah seorang sahabat saya, dia pergi umrah. Dia cerita dia sendiri tu duduk bersama dengan seorang pakcik menyebelah ni Masjidil Haram. Dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Sebab dia belajar surah Al-Kahfi ni sunnah dia baca pada hari Jumaat. Tiba-tiba pakcik sebelah dia tu duduk baca surah Amma Yatasaalun, juzuk 30. Lalu dia cerita hari minggu pertama tu dia tak tegur lah. Walaupun dia rasa pelik pakcik ni, orang hari Jumaat bacalah surah Al-Kahfi. Pakcik ni pergi baca juzuk 30, juzuk Amma. Kemudian pergi pula minggu depan dia baca lagi surah Al-Kahfi untuk sebelum masuk waktu solat Jumaat. Pakcik sebelah dia, pakcik yang sama baca juzuk Amma juga. Amma Yatasaalun juzuk 30 juga sampai habis Qul a'udzu birabbin nas. Maka dia rasa pakcik ni tak betul. Nak tegur pakcik ni. Pakcik, hari Jumaat ni Nabi ajar kita, Nabi galakkan kita baca surah Al-Kahfi. Sunnah Nabi. Kenapa pakcik ni dah 2 minggu saya tengok baca juzuk Amma Yatasaalun juzuk 30. Lalu pakcik dia kata, "Nak pakcik khatam Quran seminggu sekali." Jadi lepas Jumaat ni pakcik mula Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Sebelum Jumaat minggu depan pakcik pastikan pakcik habis khatam Al-Quran. Sebab tu nak dengar pakcik ni baca juzuk Amma sebelum solat Jumaat. Pasal nak selesaikan khatam Quran 30 juzuk seminggu sekali. Jadi persoalannya bid'ah ke apa yang pakcik tu buat? Jawapannya tak boleh, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Walaupun mana Nabi suruh baca surah Al-Kahfi, sunnah Nabi baca hari Jumaat surah Al-Kahfi. Tapi apa yang dibuat oleh pakcik tu bukan bid'ah juga. Ada sandaran. Nabi memang galakkan kita ni baca Quran banyak-banyak. Ada sahabat Nabi SAW sendiri, bila ditanya Nabi, bagaimana patut aku khatam Al-Quran, patut aku baca Al-Quran, Nabi sebut iqra'hu fi syahr, bacalah Al-Quran tu khatam dalam masa sebulan. Lalu dia kata aku mampu buat lebih pada itu. Nabi suruh dia baca dalam tempoh seminggu.
Tapi Nabi tak cakap lah hari ni baca apa surah ni, hari ni baca surah ni apa, hari ni baca juzuk berapa. Nabi tak sebut. Nabi sebut baca dalam tempoh seminggu. Isnin ke Isnin ke Selasa ke. Dapat situ baca buat Jumaat ke Jumaat. Tak apalah, terpulanglah. Lalu sahabat Nabi ni sebut, aku mampu buat lebih pada tu lagi. Semangat dia nak baca Quran ni, khatam Al-Quran. Nabi kata iqra'hu fi thalath. Baca dalam tempoh 3 hari. Khatam Quran paling cepat 3 hari. Nabi kata jangan buat lebih pada tu. Jadi bila dia tua dia kata kalaulah aku ambil rukhsah Nabi, kalaulah aku ambil benda yang ringan sikit. Bila dah janji 3 hari sekali nak khatam dengan Nabi, dia pun buat. Masa muda larat lagi lah buat 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Dah tua, dia pun kalaulah menyesal kalaulah aku ikut saranan Nabi yang pertama dulu. Maknanya mana dalam agama ni kita kena tengok kemampuan kita. Sebab apa yang penting dalam agama ni, benda tu kita buat secara istiqamah lebih baik daripada benda yang kita buat banyak tapi lepas tu tinggal. Lebih baik buat sikit tapi istiqamah, sikit sampai mati. Tu lebih baik daripada buat banyak lepas tu hilang. Baca Quran bulan Ramadan je, lepas tu hilang. Bulan Ramadan tahun depan pula baru nak baca Quran, contohnya. Tu tak kena lah. Baik. Jadi tidak ada bid'ah dalam sesuatu yang sudah ditetapkan syarak. Macam contohnya kisah Bilal bin Rabah. Kita dah cerita juga Bilal bin Rabah. Nabi jumpa Bilal bin Rabah, Nabi sebut pada Bilal bin Rabah, inni asma'u khashyatan 'alaika fil jannah. Aku dengar derapan tapak kaki kamu dalam syurga. Nabi sebut pada Bilal bin Rabah. Lalu Nabi tanya Bilal, apa yang kamu buat? Amalan apa yang kamu buat? Bilal jawab, aku tak buat apa-apa pun kecuali setiap kali selepas aku berwuduk, aku semayang 2 rakaat. Tu yang Bilal buat. Walaupun kalau kita cari hadis Nabi, mungkinlah bolehlah Nabi, memang Nabi ada akan semayang sunat 2 rakaat, tapi apa yang dibuat oleh Bilal ni Nabi tanya. Nabi tanya Bilal, apa yang kamu buat? Dia pastikan dan aku pastikan setiap kali aku ni habis wuduk, batal wuduk, aku berwuduk balik. Bila aku berwuduk balik, aku semayang sunat 2 rakaat setiap kali aku berwuduk. Jadi dengan amalan tersebut, dia lazimi amalan tersebut, sampai Nabi dengar derapan tapak kaki Bilal bin Rabah dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, carilah sesuatu amalan yang kita boleh istiqamah. Istiqamah sampai kita mati, walaupun amalan tu sikit. Jangan memandang rendah kepada amalan. Baik. Kemudian hari ini kita nak masuk golongan-golongan ahli bid'ah. Golongan-golongan ahli bid'ah, muka surat yang ke-13, sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas dan sebagaimana yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang-orang Yahudi terbahagi menjadi 72 golongan. Begitu pula orang-orang Nasrani. Adapun umat Islam akan terbahagi menjadi 73 golongan, yang semuanya berada dalam neraka kecuali 1 golongan sahaja. Ni Nabi SAW sebut, umat Islam ni akan terpecah pada 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali 1. Kecuali 1. Lalu sahabat Nabi tanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Yang berada di jalanku dan para sahabatku. Ma'alaihi ana wa ashabi. Itu jawapan Nabi SAW. 1 puak sahaja yang masuk syurga. Siapa mereka? Iaitulah mereka yang tetap berada di atas jalan aku dan juga jalan para sahabatku. Ni sabda Nabi SAW. Iaitulah mereka yang tetap dengan sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian Ibnu Jauzi sebut dalam kitabnya, jika ada orang yang bertanya apakah golongan-golongan itu dapat diketahui, boleh tak kita dapat tahu tak siapa 72 yang masuk neraka, siapa 1? Yang 1 tu jelaslah siapa. Yang 72 ni siapa mereka yang akan masuk neraka ni? Jadi jawapannya Ibnu Jauzi sebut, kami hanya tahu golongan-golongan yang menonjol. Apalagi setiap golongan dapat dibahagi-bahagi lagi menjadi beberapa kumpulan. Ada kumpulan-kumpulan yang menonjol, yang menjadi akar umbi kepada pecahan-pecahan kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi kalaupun kami tidak dapat menyebutkan semua nama-nama itu pun jika kita dapat mengetahui golongan-golongan yang menonjol seperti Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah dan Jabariyah.
Dia kata sebahagian ulama ada yang berpendapat bahawa memang 6 golongan inilah akar dari pelbagai golongan yang sesat. Ibn Jauzi ni ijtihad dia lah ni. Dia kata 72 golongan ni boleh kita tahu tak? Dia kata boleh kita tahu kumpulan-kumpulan yang menonjol. Berapa banyak kumpulan yang menonjol? Ada 6. Dan daripada 6, setiap 6 ni pula ada pecahan-pecahan dia. Kalau dihitung boleh sampai pada 72. Ni. Siapa 6 kumpulan ni? Yang pertama Haruriyah, golongan Haruriyah. Haruriyah ni siapa ni tuan-tuan? Puan dirahmati Allah sekalian. Haruriyah ni mereka ni asalnya bersama dengan tentera Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akhirnya mereka ni berpaling tadah daripada tentera Sayyidina Ali bin Abi Talib, menentang Ali bin Abi Talib. Mereka ni keluar di Harura, Iraq. Sebab itulah dinamakan golongan ni Haruriyah. Tu kisahnya. Mereka ni menentang Sayyidina Ali sebab apa? Sebab Sayyidina Ali bila berperang dengan Muawiyah, Sayyidina Ali ni ambil keputusan akhirnya untuk berdamai, untuk mencari persepakatan. Dipanggil masalah at-tahkim. Kita pilih hakim yang sesuai untuk mendamaikan kita. Sayyidina Ali tak nak teruskan perang dengan Muawiyah. Maka kumpulan tentera Sayyidina Ali ni tak puas hati dengan keputusan Sayyidina Ali ni, keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali ini. Mereka ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, mereka ni akhirnya kuatnya penentangan mereka ini sehingga kan Sayyidina Ali bin Abi Talib terpaksa hantar tentera perang pula dengan mereka ni. Ni kumpulan Haruriyah ni. Mereka kata tidak ada la hukma illa lillah, tidak ada hakim, tidak ada hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tu yang antara dasar-dasar mereka. Dan mereka ni berpendapat orang yang melakukan dosa besar dalam kalangan umat Islam ni kekal dalam neraka. Siapa-siapa sahaja umat Islam ni yang buat dosa besar, mereka kekal dalam neraka. Ni kumpulan ni Haruriyah ni. Dan mereka ni sampai tergamak. Tergamaknya mereka bunuh anak sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi nama dia Khabbab bin Al-Arath. Ni anak dia Abdullah bin Khabbab. Bila mereka pergi jumpa, satu ketika mereka berada dekat Iraq, mereka jumpa dengan Abdullah bin Khabbab di tepi sungai. Mereka tanya Abdullah bin Khabbab ni, ada tak hadis-hadis yang menceritakan tentang kami? Kononnya nak tahu tak ada tak hadis Rasulullah pernah cerita tak pasal kami ni? Dia rasa kumpulan dia betul. Tiba-tiba Abdullah bin Khabbab bagi hadis yang menelanjangkan mereka, mana yang tentang mereka, yang tibai mereka. Ada hadis Nabi SAW sebut, yakunu min ba'di, akan datang selepas aku ni, selepas zamanku ini, qaumun yaqra'una al-Quran, satu kaum yang membaca Al-Quran, la yujawizu taraqihim, bacaan mereka itu tak melepasi kerongkong mereka. Baca Quran banyak, tapi memang kumpulan ni, sahabat Nabi kata, tahqiru ahadukum salatahu ila salatihim, seseorang kamu tu pandang rendah sembahyang dia berbanding sembahyang mereka. Sahabat Nabi pun rasa kerdil tengok sembahyang mereka, tengok bacaan Quran mereka, tengok puasa mereka. Mereka beribadat secara melampau, kuat. Sampai sahabat Nabi pun rasa, kuat mereka ni beribadat. Ni sahabat Nabi. Tapi Nabi sebut, mereka ni baca Quran tak melepasi kerongkong mereka. Apa maksudnya? Tak masuk dalam hati. Ibadah kuat, baca Quran kuat, tapi apa yang dibuat tu tak masuk dalam hati. Fizikal zahir je, nampak hebat, tapi tak masuk dalam hati. Sebab apa tak masuk dalam hati? Bila mereka tak puas hati dengan Abdullah bin Khabbab, mereka bunuh Abdullah bin Khabbab. Mudah-mudah je bunuh orang. Kita nak bunuh orang tak tergamak kita nak bunuh orang. Kalau jadi kaki masjid, kaki semayang ni, kaki puasa, kaki baca Quran ni, nak bunuh orang, dosa besar. Tapi mereka tu dalam keadaan macam tu boleh bunuh orang. Bunuh anak pada sahabat Nabi pula, Abdullah bin Khabbab. Sebab tu Nabi sebut, puak ni baca Quran tapi Quran tak masuk dalam hati. Ni kumpulan Haruriyah. Bahkan mereka ketika itu, Abdullah bin Khabbab ni ada bersama dengan isteri yang sedang mengandung, mereka bunuh isteri itu juga.
Isteri Amr bin Khabbab keluarkan janin bayi yang ada dalam kandungan isteri tu. Ni jahat tak jahat mereka ni. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali hantar tentera perang dengan mereka ni, hancurkan mereka semua. Ni kumpulan ni Haruriyah ni. Dan daripada kumpulan Haruriyah ni terpecah macam-macam lagi kumpulan-kumpulan yang lain. Ada Ibn Jauzi kelaskan ada 12 kumpulan lain. Jadi Haruriyah ni, mereka ni duk cakap kat orang, siapa-siapa yang buat dosa besar dalam kalangan orang Islam, dia kekal dalam neraka. Mereka buat dosa besar, mereka sendiri buat dosa besar, tapi mereka tak rasa apa-apa. Dan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan semua sahabat-sahabat Nabi yang buat berdosa besar, bagi dia buat dosa besar, semua kafir, masuk neraka. Ni kumpulan Al-Haruriyah. Baik, kumpulan yang kedua, golongan Qadariyah. Qadariyah ni ada hadis yang disebutkan, Rasulullah sebut Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah ini merupakan majusi umat ini. Majusi umat ini. Mereka ni kenapa? Mereka, kita dah sebut tadi, mereka tak percaya pada qada dan qadar. Tidak ada qada dan qadar. Apa yang dia buat oleh manusia itu pilihan manusia itu sendiri, Allah tak tahu pun. Tengok kumpulan Qadariyah ni. Mereka juga percaya ada perbuatan baik ni berasal daripada cahaya, perbuatan jahat berasal daripada kegelapan. Macam kita biasa dengar, ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Kalau buat baik tu Tuhan baik, kalau buat jahat tu Tuhan jahat. Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Ni kumpulan Qadariyah. Mereka juga sabit kudrah pada manusia bukan Tuhan. Mereka mensabitkan kudrah, kekuatan, keupayaan pada manusia itu sendiri, bukan Tuhan yang bagi. Ni kumpulan Qadariyah. Allah tidak mencipta perbuatan hamba melainkan dia sendiri yang buat. Ni termasuk semua ni pandangan-pandangan kumpulan Qadariyah. Ni Ibn Jauzi, kita tak baca semualah. Ada 12 pula pecahan-pecahan kumpulan ini, kumpulan yang sesat ini, Qadariyah ini. Yang ketiga, kumpulan Jahmiyah. Jahmiyah. Saya teringat baru-baru ni kita kat Malaysia ni ada viral satu video. Ada seorang budak muda, dia sayang sangat dekat uncle yang non-Muslim, yang bukan Islam. Uncle tu banyak tolong orang Islam, uncle tu banyak buat kebajikan. Dia sayang sangat. Dia kata apa? Kalau uncle ni tak masuk syurga, saya rela masuk neraka bersama dengan uncle ni. Ada kan viral dulu. Dia boleh kata macam tu. Baguslah uncle yang bukan Islam tu tolong orang Islam, sediakan van jenazah lah, macam-macam, bagi duit tambang lah, sediakan macam-macam kemudahan untuk orang Islam, bantu buat masjid, macam-macam lah. Walaupun dia bukan Islam, dia tolong orang Islam. Jadi tak tahu macam mana tiba-tiba budak muda tu, kalau uncle yang baik macam ni tak masuk syurga, saya rela masuk neraka bersama uncle ni. Dia ingat neraka tu main-main agaknya. Nak cerita dia sayang dia kat uncle, boleh nak sayang, tapi janganlah melibatkan sampai soal akidah. Soal syurga neraka ni siapa punya? Tanya balik, syurga neraka ni awak punya ke? Syurga neraka ni Allah punya. Bila Allah punya, Allah yang tentukan siapa yang layak masuk syurga, Allah yang tentukan siapa yang layak masuk neraka. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah akan masukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalamnya. Allah sebut dalam Quran, bukan kita sebut. Dan kalau Allah dah sebut macam tu, kenapa awak boleh bercakap benda yang bukan bawah bidang awak, bukan bidang awak. Macam Dr. Zakir Naik bagi contoh lah. Dia kata kalau kita kat sekolah, kalau ada 100 pelajar berdaftar untuk ambil periksa SPM, tiba-tiba hari periksa SPM tu datang 100 orang, tiba-tiba datang seorang. Datang seorang, cikgu saya nak masuk juga periksa, boleh tak? Nak try masuk. Mudah-mudahan, mana tahu nanti saya boleh saya dapat cemerlang tu. Katalah cikgu tu pemurah, baik, mulia, cikgu yang baik, yang mulia, dia bagilah, okey, masuklah. Masuk, tak apalah, masuk dalam dewan. Katalah cikgu tu bagi jugalah kertas periksa kat dia. Nanti hari result SPM nanti agak-agak keluar tak result dia? Jawapannya tak keluar. Sebab dia masuk periksa hari tu, dia tak berdaftar sebelum ni. Sebelum tu lagi tak berdaftar.
Macam tu juga kita ni kat dunia ni. Nak berdaftar ni kita kena saksi berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu pendaftaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia kat dunia ni Allah uji. Allah bagi peksa semua. Ujian. Kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Orang Islam menghadapi ujian, orang kafir menghadapi ujian. Semua terima ujian. Tapi yang layak masuk syurga ni yang berdaftar dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdaftar? Yang mengucapkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia berdaftar dengan Allah, insya-Allah Allah masukkan dia dalam syurga. Tapi kalau awak tunggang langgang kat dunia ni menghadapi 1000 ujian, macam-macam ujian, tapi awak tak beriman dengan Allah, tak berdaftar dengan Allah, macam mana nak masuk syurga? Tu soalan dia. Persoalan dia yang perlu kita faham, kita jawab. Baik. Tu kumpulan yang kedua, Qadariyah. Baik, mana dia seolah-olah dia kata perbuatan kita ni kita yang tentukan. Bukan Allah yang tentukan. Ni kelompok Qadariyah. Baik, yang ketiga golongan Jahmiyah. Jahmiyah ni terbahagi juga kepada 12 golongan. Jahmiyah ni mereka berasal pada satu kumpulan diketuai oleh Jahm bin Safwan daripada Turmuz. Baik, dia ni menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah tak ada ilmu, Allah tak ada kudrat, Allah tak ada iradat, tak ada sifat ni bagi Allah. Allah je. Tak ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ada sifat, ulama jawab balik, kalau tak ada sifat, apa gunanya Allah? Mana tak ada, kalau Tuhan tak ada sifat kudrah, kekuatan, tak ada sifat ilmu, tak ada sifat iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa fungsi Tuhan ni? Seolah-olah dalam masa yang sama mereka tak sedar, mereka menafikan kewujudan Tuhan. Takkanlah Tuhan tu macam tunggul je, tak ada sifat. Mereka kata Tuhan ni tak ada sifat, Tuhan je, tak ada sifat. Ni golongan Jahmiyah. Jadi mereka ni lebih kurang dengan golongan Dahriyin. Dahriyun, mereka yang mengatakan alam ni ada sendiri, Tuhan tak buat apa-apa pun, ada wujud dengan sendiri. Ni golongan Dahriyin. Ni mereka kata syurga dengan neraka pun tak ada, sekejap je. Kalau ada pun sekejap je, tak kekal pun. Pergi rasa sekejap, lepas tu tak ada, hilang. Ni golongan Jahmiyah ni golongan yang sesat. Ada 12 kumpulan juga. Ni semua ni kita cerita ni nak cerita golongan-golongan bid'ah, ahli bid'ah. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Kita zaman kita sekarang ni kita duk sibuk, duk marah kat orang. Kita jumpa kumpulan-kumpulan puak-puak yang duk kata ni bid'ah, tu bid'ah, kau buat ni bid'ah. Sedangkan dia tak sedar apa yang dibincangkan oleh ulama dalam Talbis Iblis, Ibn Jauzi contoh. Dia tak bincang benda-benda yang perbuatan-perbuatan sangat. Dia bincang soal ni, ideologi ni. Pemikiran-pemikiran yang menyeleweng daripada akidah Islam. Itulah ahli bid'ah yang asalnya, sebenar-benarnya ahli bid'ah yang betul-betul bid'ah, menyeleweng daripada akidah Islam. Baik, kemudian yang keempat golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini, mereka ini melambatkan, mana ar-raja, irja, melewatkan. Mereka kata tidak mudarat dengan iman ni sebarang maksiat. Kalau yang tadi, siapa yang buat dosa besar kekal dalam neraka. Tapi yang ni, Murji'ah ni dia kata apa? Murji'ah ni dia kata sesiapa yang beriman, kalau dia buat dosa, tidak akan bagi mudarat kepada dia, dia tetap masuk syurga. Ini berdoa sangat pula. Yang tadi berdoa sangat, siapa yang buat dosa besar masuk neraka, kekal dalam neraka. Yang ni, kalau dia orang Islam, kalau dia buat dosa macam mana pun, besar mana pun, dia tetap masuk syurga. Dia kata tak ada. Mana Allah sangat pemurah, Allah sangat pengasih. Tak ada neraka bagi orang Islam. Ni golongan Murji'ah ni melampaui batas, belah ni pula. Yang tidak melampaui batas, belah ni. Ni kumpulan yang sesat. Yang sesat Murji'ah. Yang seterusnya yang keempat. Kemudian yang kelima golongan Rafidah. Golongan Rafidah ini terbahagi kepada 12 golongan pula. Rafidah kita dah sebut tadi, golongan nama-nama bagi Syiah. Mereka tolak. Rafidah ni maksudnya tolak. Tolak siapa? Tolak Abu Bakar, tolak Umar, tolak Uthman, tolak sahabat-sahabat Nabi yang tidak bersama-sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka ni banyak kumpulan. Zaman kita ni macam-macam kumpulan lah Syiah ini. Ada Rafidah, ada Imam 12 dan sebagainya. Ada satu kumpulan Syiah ni yang paling dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitulah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Ini
diterima oleh sebahagian ahli sunnah wal jamaah. Fiqh mereka pun diambil. Contohnya kita biasa tuan-tuan puan dengar Imam Syaukani. Imam Syaukani ni ulama besar. Dia ni bermazhab Syiah Zaidiyah. Tapi pandangan-pandangan dia banyak dinukil oleh ulama-ulama kita. Ni mana disebab mereka tidak melampau dalam Syiah mereka itu. Syiah ni kalau kita baca dalam Ibn Jauzi cerita ni, contohnya Syiah Alawiyah. Mereka kata apa? Mereka kata seharusnya kerasulan, kenabian itu jatuh kepada tangan Ali bin Abi Talib dan bukan kepada Rasulullah. Jibril telah tersilap menghantar wahyu. Syiah Alawiyah, dia boleh kata Jibril salah alamat. Patutnya wahyu itu pergi pada Sayyidina Ali, tapi wahyu pergi kepada Nabi Muhammad. Ni Jibril salah ni, salah alamat. Punyalah mereka mengagungkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, sampaikan sanggup kata sepatutnya wahyu tu turun pada Sayyidina Ali, bukan turun pada Muhammad. Jibril salah hantar. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, ni Syiah Alawiyah. Dan macam-macam lagi dah. Kita tak nak cerita lebih lanjut tentang Syiah ni. Tu golongan yang kelima. Daripada mereka ada banyak pecahan-pecahan lain lagi. Kemudian yang keenam, golongan yang keenam, golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ni terbahagi kepada 12 golongan pula. Golongan Jabariyah ni dia kata manusia, kalau yang tadi kita cerita golongan Qadariyah ni manusia buat sendiri, segala pilihan dia, segala tindak tanduk dia, tak ada pun kuasa Allah, melibatkan kuasa Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau golongan Jabariyah ni dia terbalik pula. Dia kata manusia buat apa pun semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, manusia tak pilih perbuatan dia. Semuanya Allah yang paksa manusia buat. Allah dah takdirkan begitu, begitulah yang manusia buat. Manusia tak boleh lari dah. Mana manusia ni tak ada pilihan. Ni melampau sebelah ni pula. Ni Jabariyah, golongan Jabariyah ni. Anak keturunan, antara pandangan mereka, anak keturunan Adam ini tidak berhak menentukan perbuatannya, tetapi Allah lah yang menentukan segala perbuatan mereka. Ni tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, golongan sesat yang keenam, ahli bid'ah. Jadi daripada 6 golongan inilah munculnya kumpulan-kumpulan lain sehingga 72 golongan. Ini pandangan Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Baik, dah selesai tentang ahli bid'ah. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, apa sahaja yang kita nak buat dalam urusan agama ni, tanyalah dulu alim ulama, ustaz-ustaz. Jangan pandai-pandai. Terutamanya soal ibadah kita, soal akidah kita, pemikiran kita. Macam tadi saya cerita budak muda tadi, dia boleh fikir macam tu. Kalau uncle yang bukan Islam ni tak masuk syurga, saya rela masuk neraka bersama uncle ni. Akidah dia dah rosak. Dah rosak. Dia kena tanya ulama, tanya ustaz-ustaz. Masalah orang kita Melayu, orang kita ni tak nak tanya. Dia nampak orang tu hebat, dia nampak macam berjasa sangat, dia percaya bulat-bulat, serah bulat-bulat urusan agama dia pada orang tu. Kita dah cerita juga macam mana ayah pin dulu, macam mana kisah kesihatan Rasul Qahar, macam mana kisah kesihatan Tuhan Harun. Tu semua tu orang kita, orang Melayu. Tuhan Harun tu yang didakwa Tuhan tu, Harun Matsa'ah tu budak pondok, pandai berubat. Bila dah orang ramai pergi berubat dengan dia, akhirnya dia mula menerapkan ajaran-ajaran dia, sampaikan ada mempunyai pengikut yang taksub dengan dia. Sampaikan angkat dia sebagai Tuhan, tuan-tuan. Bukan yang tadi Rasul Qahar angkat diri sebagai Rasul, sebagai Nabi. Bila dah kena tangkap mahkamah, dia panggil mahkamah, akhirnya buat statement media statement, saya letak jawatan sebagai Rasul. Letak jawatan sebagai Nabi pula dah. Dah kena tangkap, baru letak jawatan pula. Ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, contoh banyak kesesatan-kesesatan yang ada di Malaysia ni. Alhamdulillah Malaysia ni ada jabatan agama, ada pihak berkuasa agama yang pantau. Kalau tempat-tempat yang tak ada pihak berkuasa agama pantau, memang habis celaru dengan golongan-golongan sesat ini. Kita kena tengok bagaimana sahabat Nabi. Tengok Abu Bakar As-Siddiq, bila mana Sayyidina Umar bin Khattab jumpa Abu Bakar, cadangkan kepada Abu Bakar ni, mari kita bukukan Al-Quran. Abu Bakar jawab, a'af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut ke aku buat benda yang Nabi tak buat?
Bukan kata, cadangan yang baik, jom kita buat. Jawapan Abu Bakar tu, patut ke aku buat benda yang Nabi tak buat? Mana dia berhati-hati, sangat berhati-hati. Dia jadikan Nabi itu sebagai sandaran, kain ukur, garis panduan daripada Nabi. Kalau Nabi tak buat, dia dah patut ke aku buat benda yang Nabi tak buat? Lalu Sayyidina Umar bagi tahu, benda ni elok, benda ni baik untuk manfaat umat Islam. Kalau kita tak buat, nanti hilang Quran ni, habis. Siapa nak baca? Masa tu Quran ni bertebaran, mana sahabat tulis sikit, sahabat ni tulis sikit, sahabat ni tulis sikit, tak dikumpulkan secara bersama. Zaman Nabi biasa dah, bila Nabi turun wahyu kat dia, Nabi panggil sahabat tulis. Tulis. Jadi sahabat ni tulis. Panggil turun wahyu lain, ada kebetulan ada sahabat ni tulis. Tulis. Jadi bila Nabi dah wafat, Abu Bakar ni sebagai khalifah, Umar cadangkan pada Abu Bakar, kita kena kumpulkan Al-Quran. Kalau tak, nanti hilang Al-Quran ini. Tapi nak tengok, nak bagi tahunya respon Abu Bakar tu. Patut ke aku buat benda yang Nabi tak buat? Kita pun dalam kehidupan kita kena tanya soalan ni. Patut ke aku buat benda yang Nabi tak buat? Sebelum kita buat apa-apa, sebelum kita percaya apa-apa akidah, ideologi, sebelum kita buat apa-apa perkara, kita buat persoalan kepada diri kita, patut ke aku buat benda ni? Kalau Nabi tak buat, tanya dulu soalan tu pada diri kita sendiri. Baik, tu bab yang kedua dah selesai. Bab yang ketiga, mewaspadai muslihat iblis. Mewaspadai muslihat iblis. Ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, penulis kitab ni Ibnul Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ni orang lain. Dia kata iblis dan syaitan ini ada 6 tahap. 6 tahap dia usaha dia untuk menyesatkan manusia. Yang pertama apa dia? Yang pertama, dia akan memastikan manusia itu kufur, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ni peringkat pertama, peringkat yang paling besar. Sebab apa? Syirik tu dosa yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuan paling besar dia. Bila orang tu tak diampunkan, orang tu masuk neraka bersama dengan iblis, syaitan. Itulah kehendak dia. Dia nak supaya pastikan manusia ni masuk neraka bersama dengan dia. Jadi dosa yang paling berat yang boleh menyebabkan manusia masuk ke neraka ialah dosa syirik. Tak ada dosa lain dah. Dosa yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tahu tuan-tuan, dosa syirik ini bukan setakat sembah berhala. Kita percaya kepada Tok Bomoh, tukang tilik, Tok Nujum tu pun syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya pada kesialan, itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Pergi KL tak jumpa, naik bangunan tinggi-tinggi tak jumpa, nombor 4. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 3A. Lepas tu tingkat 5. Tingkat 4 tak ada. Sebab nombor 4 sial ustaz. Nombor 8 ong, tuah. Nombor 4 sial. Beli kereta tak nak ada nombor 4 kat pelik kereta, nanti sial. Ni tuan-tuan puan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah nombor tu ada kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kehidupan kita. Tu bentuk-bentuk kesyirikan yang kita tak sedar. Kita nak buat. Wal'iyadzubillah. Kita dah cerita juga budak-budak muda. Kadang-kadang tengok pasukan bola main, kalau pasukan bola Malaysia pakai jersey warna kuning, sial. Kalau pasukan pakai jersey warna biru, tuah, boleh menang. Ni tengok mana meletakkan keuntungan dan kesialan tu pada warna. Ni pun contoh-contoh benda-benda syirik. Dan dosa syirik yang kita biasa sangat susah nak lari ialah syirik, dosa syirik riak. Yang dianggap sebagai dosa syirik kecil. Kita riak. Kita datang semayang sebab apa? Sebab orang. Kita buat ni sebab orang. Bukan sebab kita sendiri, sebab ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bila orang tak ada, kita pun tak buat. Ni dosa riak ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati. Sebab di akhirat kelak, bila bertemu dengan Allah, Allah akan bagi tahu pada orang yang riak ni, pergilah ambil pahala kamu dekat sipulan bin sipulan yang kamu riakkan itu. Yang kamu tunjukkan amalan kamu kat dia tu, kamu pergi ambil pahala kat dia. Tak ada pahala untuk kamu. Nabi cerita 3 golongan ni. Orang yang bersedekah, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, apa yang kamu buat? Aku bersedekah pada jalan-Mu ya Allah. Allah bagi tahu dia, kadzab, kamu menipu. Tapi kamu bersedekah supaya orang kata kamu ni pemurah.
Maka pergilah ambil pahala kamu dengan orang tu. Dia tuan-tuan puan, bahaya ni. Datang pula orang yang kedua. Allah tanya apa yang kamu buat di dunia dulu. Aku baca Quran, aku ajar Quran untuk kamu ya Allah. Kadzab. Allah sebut pada dia, kamu menipu. Tapi kamu baca Quran, kamu ajar Quran supaya orang kata kamu ni qari, supaya orang kata kamu ni alim. Orang dah kata kepada kamu, kamu pergi ambil pahala kamu dengan dia. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid. Allah tanya apa yang kamu buat kat dunia? Aku berjuang fi sabilillah sehingga aku mati syahid kerana-Mu ya Allah. Allah sebut kadzab, kamu menipu. Tetapi kamu berjuang dulu untuk orang kata kamu ni berani. Dan orang dah puji kamu berani. Pergilah ambil pahala kamu dekat dia. Ini tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Mari kalau kita tengok bersedekah, baca Quran, mati syahid, benda-benda hebat ni semua ni. Tapi akhirnya tak ada pahala pun di sisi Allah sebab dia riak. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Ini syirik kecil riak ni. Baik. Ni fasa pertama syaitan. Kalau syaitan tak berjaya menjadikan kita syirik, syaitan buat apa? Syaitan akan menjadikan kita melakukan bid'ah. Sebab apa? Sebab bila kita buat bid'ah, Allah tak terima amalan kita. Bila kita duk rajin buat bid'ah, benda tu bid'ah, Nabi tak buat, sahabat Nabi tak buat, kita duk buat, rajin sangat duk buat. Allah tak terima pun amalan kita. Bila Allah tak terima amalan kita, nak masuk syurga macam mana? Tak masuk syurga juga. Kalau duk buat bid'ah. Orang kata semayang, jom kita semayang. Tak apa, semayang pakai niat je ustaz. Semayang pakai niat je kat rumah, boleh semayang ustaz pakai niat je. Tengah-tengah tengok TV boleh semayang pakai niat. Tengok. Macam mana Allah nak terima amalan, Allah nak bagi pahala, Allah nak masukkan di dalam syurga kalau semayang pakai niat. Orang lain semayang berjemaah, orang lain semayang dengan rukuknya, dengan sujudnya, dia semayang pakai niat. Jadi bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, macam mana Allah nak bagi pahala kat dia? Tak boleh, tak dapat. Sebab dia melakukan bid'ah. Ni yang kedua. Yang ketiga, kalau syaitan tak berjaya menjadikan dia melakukan bid'ah, syaitan akan berusaha menjadikan dia melakukan dosa besar. Ni peringkat yang ketiga. Tanpa dia rasa menyesal untuk bertaubat, dia duk buat dosa-dosa besar. Dia syirik, syaitan tak berjaya jadikan dia syirik. Syaitan tak berjaya buat dia buat bid'ah. Tapi syaitan berjaya menjadikan dia ni terjerumus ke lembah dosa besar. Dosa besar ni tuan-tuan perempuan, kita pun tahu, bila terjebak dalam satu dosa besar akan menyebabkan terjebak ke dalam dosa besar yang lain. Sebagaimana kisah yang kita biasa ada hadis cerita, zaman Bani Israel dulu ada seorang abid, ahli ibadah. Akhirnya jatuh berzina dengan seorang wanita. Wanita tu mengandung pula, dah mengandung, lahir anak, bunuh pula anak tu. Tengok, daripada dosa zina tu akhirnya merebak jadi bunuh pula. Ataupun kisah yang lain, dalam keadaan tak sedar dia minum arak. Diperdayakan akhirnya minum arak. Minum arak dosa besar dah. Dah minum arak ada perempuan pula. Ada perempuan pula bersama-sama dengan berzina pula dengan perempuan tu. Dosa besar yang kedua. Dah berzina dengan perempuan tu, tak lama perempuan tu mengandung. Gugurkan kandungan pula. Ataupun perempuan tu dah bersalin, bunuh pula budak tu. Mana berderet-deret dosa besar yang dilakukan. Itulah tugas syaitan. Tugas syaitan. Sebab tu kena berhati-hati dengan dosa besar. Kena ada rasa nak insaf, nak taubat. Jangan leka dengan dosa tersebut. Biar taubat dengan sebenar-benar taubat. Baik, itu yang ketiga. Peringkat yang ketiga, syaitan, usaha syaitan. Peringkat yang keempat, kalau syaitan tak berjaya menjadikan kita melakukan dosa besar, apa syaitan buat? Syaitan akan berusaha menjadikan kita melakukan dosa kecil secara berterusan. Dosa kecil secara berterusan. Kita duk buat benda-benda so kecil. Kita tak apa, dosa kecil je ustaz. Tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, jangan tengok kepada besar ataupun kecilnya dosa yang kamu buat, tapi tengok kepada siapa yang kamu buat maksiat. Jangan tengok. Kadang-kadang orang zaman kita ni, alah dosa kecil je ustaz, sikit je dosa kecil.
Jangan tengok besar atau kecilnya dosa, tapi tengok kepada siapa yang kamu buat maksiat tu. Allah maha besar ke maha kecil? Tu persoalan dia. Allah maha agung, maha besar. Walaupun dosa tu pada pandangan kita dosa kecil, elak buat. Jangan tiap-tiap hari duk buat, tiap-tiap hari duk buat, tiap-tiap hari duk buat. Berapa banyak tuan-tuan perempuan, kadang-kadang zaman kita ni banyak ramai cikgu-cikgu kat sekolah mengadu, ustaz, pertama-tama kat sekolah mendengar, jumpa telefon anak murid penuh gambar-gambar lucah, duk tengok video-video lucah, tiap-tiap hari duk tengok. Ni dosa. Yelah, kalau kita okey, tak apa. Kalau kita nak ambil mudah, dosa kecil je. Dosa kecil tapi dibuat secara berterusan hari-hari, akhirnya akan menjadi dosa besar. Yang tak diampunkan, kalau yang Allah tak ampunkan kecuali kalau bertaubat. Dah benda tu boleh menjadikan ketagih. Ini tuan-tuan puan, dosa kecil ni kena hati-hati dengan dosa kecil. Jangan anggap remeh. Sebab itulah hadis Nabi sebut orang beriman ni dia melihat dosanya umpama gunung yang akan menghempap. Ni orang beriman. Kalau kita betul-betul beriman, kita akan nampak dosa kita ni seolah-olah satu gunung yang sedang membesar yang akan tiba-tiba bila-bila masa akan hempap kita. Bila-bila masa kita ni akan hancur sebab dosa kita. Kita rasa dah bimbang. Aku ni tak accident hari ni sebab dosa aku. Aku ni tak macam-macam lah. Allah bagi malapetaka bencana kat kita ni sebab dosa aku ni. Tak taubat-taubat, duk buat. Tiba-tiba Allah bagi boom sekali, baru kita tersentak. Jadi orang beriman dia macam tu, dia rasa takut. Dosa aku dah buat ni, bimbang, takut tiba-tiba Allah bagi bala, bencana kena kat kita sebab dosa kita. Itu orang beriman tengok dosa. Tapi orang munafik, Nabi sebut orang munafik melihat dosa dia umpama lalat yang akan hinggap di hidung. Lalat terbang, dosa ni macam lalat kecil terbang kat hidung. Kalau hinggap ke hidung, kita pun kuis, tepis je. Tu orang munafik melihat dosa dia. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita ni macam mana cara kita lihat dosa ni macam mana. Kalau kita rasa berat dosa ni, kita rasa bahaya dosa yang kita dah buat ni, itu tanda kita beriman. Kita bimbang, ada perasaan takut, ada perasaan bimbang. Tapi kalau kita ni orang munafik, kita relax je, tak ada apa-apa pun rasa buat dosa. Ni tuan-tuan, beza antara orang beriman dengan orang munafik. Ni peringkat yang keempat. Kalau syaitan tak berjaya menjadikan kita melakukan dosa kecil secara berterusan, apa syaitan akan buat? Peringkat yang kelima. Syaitan akan menjadikan kita ni melakukan perkara yang harus secara berlebihan. Perkara yang harus tapi berlebih-lebih. Orang tidur 7-8 jam je, dia tidur 12 jam, 15 jam tidur. Tidur hukumnya harus, tapi tidur sampai zuhur tidur. Habis terabai tanggungjawab lain sebab tidur, sebab melakukan perkara yang harus. Ni belitan tipu daya iblis lah ni. Benda yang harus yang dilakukan secara berlebihan. Orang pergi kedai makan, minum kopi setengah jam je, dia 5 jam kat kedai kopi duk sembang. Perkara yang harus tapi dilakukan secara berlebihan. Orang pergi bercuti sekejap-sekejap je, dia bercuti naik bukit sana, naik bukit sini, panjat bukit sana, panjat bukit sini. Tangga masjid tak pernah sampai. Tak pernah panjat tangga masjid. Tapi panjat gunung, macam-macam gunung habis dia panjat semua. Dia laki. Panjat gunung apa hukumnya? Hukumnya harus, tak ada masalah. Nak pergi panjat gunung mana-mana, nak pergi bercuti mana-mana, pergilah. Tapi takkan masjid tak sampai. Takkan umrah tak boleh pergi. London, Paris, Washington, apa semua, New Zealand semua sampai. Umrah tak pernah pergi. Ni contoh-contoh. Syaitan berjaya membelit, memasang perangkap, menjadikan kita ni melakukan perkara yang harus. Hukumnya harus, bukan berdosa pun. Tak berdosa benda tu. Benda tu harus. Tapi syaitan menjadikan kita ni melakukannya secara berlebih-lebihan, melampaui batas. Okey. Kalau syaitan tak berjaya juga, yang kelima, syaitan buat apa tuan-tuan? Tak berjaya menjadikan kita syirik, tak berjaya menjadikan kita buat bid'ah, tak berjaya menjadikan kita buat dosa besar, tak berjaya menjadikan kita buat dosa kecil secara berterusan, tak berjaya juga buat kita melakukan perkara yang harus secara berlebihan.
Syaitan buat apa yang keenam? Syaitan akan menyelewengkan keseimbangan fardu dan juga sunat dalam kehidupan kita. Kita ni lebih sibuk benda sunat berbanding benda fardu. Buat ibadah tapi sibuk dengan benda sunat berbanding benda fardu. Contohnya apa? Contohnya bangun sembahyang malam tapi sembahyang subuh out. Oh bagus Ustaz, saya bangun pukul 4 pagi tadi Ustaz, saya sembahyang 11 rakaat Ustaz. Subuh, subuh tertidur Ustaz. Tertidur subuh. Tertidur subuh. Sembahyang sunat tahajud bangun tapi subuh tertidur, tertinggal. Ni belitan tipu daya iblis yang keenam. Mereka akhir dah ni. Dah dia tak percaya buat yang 5 tu, dia menjadikan kita ni lebihkan benda sunat berbanding benda wajib. Buat sembahyang sunat banyak-banyak, sembahyang wajib tinggal. Hutang wajib bayar, tak bayar-bayar. Tapi buat umrah tiap-tiap tahun. Buat umrah hukumnya sunat, bayar hutang hukumnya wajib. Betul tak? Bayar hutang hukumnya wajib, buat umrah hukumnya sunat. Tapi tiap-tiap tahun, Ustaz, saya tiap-tiap tahun pergi umrah Ustaz. Kita tengok besar kecil je kita tengok. Hutang aku tak bayar-bayar, umrah tiap-tiap tahun pergi. Hutang kita RM1,000 je pun tak bayar-bayar sampai sekarang. Tapi duk tayang kat Facebook, kat Instagram, pergi umrah, pergi melanjung sana sini. Ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, belitan tipu daya iblis. Menjadikan kita ni sibuk dengan benda-benda sunat, benda-benda kecil-kecil berbanding dengan benda yang lebih besar. Ataupun contoh lain, sibuk tolong orang luar, terlupa nak tolong jiran sendiri, anak beranak sendiri. Sibuk, Ustaz, kami bulan ni kami pergi bagi bantuan dekat Mali, kami pergi bagi bantuan dekat Kemboja, kami bagi bantuan dekat Sabah, kami pergi bagi bantuan dekat Selatan Patani. Jiran sendiri tak cukup makan kat sebelah rumah, tak pernah bagi bantuan, tak pernah sampai bantuan. Tengah-tengah ni kes tuan-tuan, pernah kat kawasan saya tu, mak ayah datang masjid minta bantuan. Mak ayah yang dah tua ni jalan terincut-incut, jalan lambat-lambat datang masjid nak minta bantuan. Ustaz, ada bantuan sikit tak? Kami kat rumah tak ada duit, tak ada makanan, ada bantuan. Kita bagilah bantuan. Bagi bantuan, tanya-tanya, anak tak ada anak ke? Ada. Anak 3 orang, kerja besar-besar, kerja engineer lah, arkitek lah, macam-macam. Duduk jauh sikit lah. Duduk ambil, tapi maknanya anak gaji besar, mak ayah kat rumah tak cukup makan, tak ditanya khabar. Sampai mak ayah datang masjid minta bantuan, minta zakat. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian. Lepas tu sibuk kita bantu NGO ni, kita hantar bantuan ke negara ni, kita hantar bantuan ke sana ke sini. Mak ayah sendiri tak pernah bantu, adik-beradik sendiri tak pernah bantu, jiran sebelah rumah tak pernah tanya khabar. Lepas tu duk sibuk, duk canang, kita orang pergi Sudan Ustaz, kita orang pergi Kemboja, Vietnam, pergi hantar bantuan. Ni tuan-tuan puan, hati-hati. Hati-hati. Wajib kita jaga keluarga kita, jaga jiran kita. Yang orang luar tu kita tak hantar bantuan pun tak apa. Yang pentingnya kita, keluarga kita, jiran kita ni terjaga, terbela. Nabi Muhammad sebut apa? Tidak beriman seseorang kamu sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya kelaparan. Tak beriman, tak sempurna iman. Seseorang kamu kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Jiran-jirannya siapa? Ada para ulama sebut jiran ni 40 buah rumah sekitar kita, tu jiran kita. 40 buah rumah yang ada berdekatan kita ni, keliling kita, tu semua jiran kita, kena ambil berat. Jadi kalau tak kita tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan kita tahu jiran kita tu makan pun tak cukup, anak pun tak pergi sekolah sebab tak cukup duit, tapi kita buat
Jadi lepas tu duk sibuk, saya tahun ni saya korban dekat korban dekat luar negara. Tahun ni saya hantar bantuan dekat sana. Tahun ni jiran tepi rumah tak cukup makan. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, perangkap belitan tipu daya iblis yang keenam. Menjadikan kita ni sibuk dengan benda-benda yang tak penting, benda-benda remeh, benda-benda sunat berbanding benda yang lebih wajib, lebih utama. Ni 6 belitan tipu daya iblis kepada kita. Mudah-mudahan kita terselamatlah. Ada soalan ke? Tak. Ini benda dalam satu hamba Allah dalam saya 800 ribu. Jadi dia kedudukan jawatan ekjen. Jadi sampai 2-3 kali saya dah pergi itu. Saya cakap dengan Ustazah patut beritahu kepada saya dari sini. Betul, sebenarnya saya pergi semua cerita. Kalau tak bayar hutang apa berdosa kan. Tapi benda ni realistik. Kita ada bukti apa. Jadi macam mana saya nak paksa? Semua saya serahkan kepada Allah. Apa yang saya mengaji, apa yang saya baca ni tak dapat di dunia, tapi saya tuntut saya di akhirat. Itu yang saja yang saya boleh buat. Kadang saya tak kawan, kalau kata cikgu bagi saya pukul dia kan, saya kata saya tak tahu kan, apalah dunia pun umur saya dah 4 jam hidup kan dalam hati. Payahlah. Itu lagi apa hukum? Orang yang tak bayar hutang ni tuan-tuan, Nabi Muhammad sebut dalam satu hadis, nyawa dia, roh dia tersekat. Roh dia tersekat walaupun dia mati syahid. Walaupun mati syahid. Mati syahid berjuang menegakkan kalimah Allah. Mati syahid tapi tinggal hutang, rohnya tersekat. Bahkan zaman Nabi SAW dulu pernah satu cerita Nabi tak semayang jenazah untuk dia. Bila Nabi tanya, ada hutang tak? Ada hutang. Sallu ala sahibikum. Nabi Muhammad sebut, semayanglah kamu pada sahabat kamu. Nabi tinggal. Bila Nabi tahu ada jenazah tu ada hutang tak bayar, Nabi tak jadi semayang. Nabi tinggal. Nabi suruh sahabat-sahabat dia, korang semayanglah, kamu semayanglah. Nabi tak semayang jenazah dekat orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Sehingga sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya bayar, saya tolong bayarkan untuk dia. Barulah Nabi solatkan jenazah tersebut. Maknanya nak ceritanya urusan hutang ni penting, sangat-sangat bahaya. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah kalau kita tak bayar hutang. Cari hutang ni, walaupun RM1 kita hutang, tanya orang tu betul-betul. Kalau dia halal, alhamdulillah. Kalau dia tak halal, dia tak sebut halal, bayar. Saya sendiri belajar dekat Morocco dulu. Biasa kadang-kadang naik taksi dengan sahabat-sahabat. Kadang-kadang sahabat ni bayar dulu taksi, tambah taksi. Balik rumah tanya, nah duit. Tak payah Ustaz, halal. Halal tak apalah. Tapi kalau dia tak cabut halal, kita bagi juga duit. Maknanya jangan ambil mudah soal hutang ni. Ni masalah kita ni kadang-kadang masalah bila nak meminjam macam-macam dah. Saya sendiri pernah macam-macam disebut nak pinjam. Masa tu kita baru dapat beasiswa. Macam-macam semua, susah lah apa semua ni, kahwin awal, masa belajar susah, hidup ni nak pinjam duit. Kita pun bagilah. Bagi pinjam. Setahun kemudian tak bayar lagi. Kita pun tanya, Ustaz juga ni. Kawan Ustaz, ni nak raya ni, kita tanyalah slow talk. Nak raya ni boleh tak saya nak minta balik hutang? Minta maaf dah, tak ada duit lagi. Tak ada duit lagi nak raya. Ni dah sampai sekarang ni 10 tahun dah. 10 tahun dah. Saya tuan kata, kalau kita nak ingat pada seseorang, bagi hutang kat dia. Confirm kita ingat. Kalau kita tak bagi hutang kat dia, selama-lamanya kita tak ingat dah. Jangan nak ingat. Tapi bila kita bagi hutang kat orang ni, selalu bermain di kepala. Dia ni tak bayar lagi hutang aku. Sampai sekarang ni saya kalau orang minta hutang, saya bayar tu, saya ambil keputusan, saya bagi dalam keadaan hati saya, kalau kata dia ni tak bayar hutang ni, tak apalah, aku sedekah. Mana saya tak bagi dah jumlah yang banyak, tak bagi dah. Setakat 100, boleh lagi lah. Kalau nak pinjam 500, 600 ribu tu, minta maaf lah.
Kalau waktu betul-betul saya tak yakin dia ni bayar hutang, saya hanya bagi setakat yang kita rasa kita boleh halalkan. Tu je. Ini saya sendirilah. Kalau tuan-tuan perempuan tak tahulah. Saya sendiri pun memang macam tuan-tuan Haji cerita lah. Kita pun terkena masing-masing pun terkena. Kita baru dapat beasiswa, tiba-tiba member nak berhutang. Bagilah duit beasiswa tu. Beasiswa tu untuk kita belajar. Tapi sampai sekarang tak bayar hutang. Jadi sebab tu saya sekarang pun kalau bagi hutang, kita bagi jumlah yang kita rasa. Kalau dia takdirkan dia ni tak bayar balik, tak apalah, aku boleh halalkan lah kalau jumlah banyak ni. Tu je kita cakap dalam diri kita. Tak nak pening kepala. Tak nak pening kepala. Jadi bagi soalan Tuan Haji tadi, memang tak boleh buat apalah. Kalau orang macam ni, Allah akan susahkan hidup dia dalam keadaan dia tak sedar. Sebenarnya orang yang tak susah, orang yang liat nak bayar hutang ni, dia rasa dia tak cukup. Dia selama-lamanya Allah akan jadikan dia rasa tak cukup dengan kehidupan dia. Bila nak bayar hutang tapi rasa tak cukup. Kalau bayar hutang ni kan nanti tak cukup, bayar dia tuan-tuan. Itu hasutan syaitan. Itu perangkap belitan iblis lah tu. Bila kita nak bayar hutang, tiba-tiba kata, kalau aku bayar hutang ni kan tak cukup pula perbelanjaan lain, bayar. Syaitan punya kerja tu. Syaitan punya kerja menghasut tu. Biasalah nak berat. Macam Tuan Haji lagi lah, saya mengaku Tuan Haji boleh bagi bincang banyak sangat tu. Tapi itulah, orang yang macam ni, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah buka pintu hati dia untuk bayar hutang. Kalau tak apalah, kita jumpa di akhirat kelak lah. Tu tuan-tuan puan, jangan ambil berat. Ini perangkap, sebab tu saya sebut tadi, perangkap belitan tipu daya iblis kepada manusia. Kita sibuk, masalahnya yang kita sakit hati ni, kat Facebook, kat Instagram duk tayang, pergi melancong sana sini, beli kereta lah, beli rumah lah, tapi hutang tak bayar-bayar. Hutang tak bayar-bayar. Tu masalah, masalahnya. Jadi apalah, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Allah selesaikan urusan kita dengan dia di dunia ataupun di akhirat. Itu je lah yang kita boleh buat. Apa lagi yang boleh dibuat? Jadi tuan-tuan kepada rahmat Allah sekalian, kalau hukum bagaimana berkaitan dengan tanah, tanah menipu pada tanah, ini hukum dia bagi dia apa balasan dia kan, dengan tidak menipu maksudnya sempadan lebih ke macam mana?
Saya bukan tidak mungkin tak ada politik saya. Dia tunggu nanti dia akan tuntut. Dia tuntut awak nanti di kalau nak mati tu betul. Di mana tanah. Saya dah bagi remind dia. Betul remind kat kawan dia. Tu remind dia sekali lagi kan. Dia akan cakap dia cuma nak balik dia betulkan balik. Apa yang dah rosak. Ya. Kan? Buat rosak balik-balik betul-betul. Dari yang betul itu dia ada tuntut. Dia kena bertanggungjawab lah sepatutnya. Tu cover untuk itu balik. Mereka tak tahu. Dia tahu. Jadi nak tahu macam mana ada apa rumah-rumah macam ni kan. Jadi haji ni orang kaya tak tahu ni. Dia badan tanah ni, harta dia banyak ke tuan ni. Tuan ni. Dia kaya. Jadi dia tak mau dia fikir. Begitu dia begini. Ya, soal tanah ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ni soal yang sangat berbahaya. Ada hadis Nabi SAW sebut, sesiapa yang makan tanah saudara dia shibr, mana satu hasta, makan ambil tanah orang lain, dia ni akan dihempas 7 lapisan. Dihempas ke dalam 7 lapisan. Mana siksaan dia tu berat. Saya teringat ni walaupun cerita, tapi nak ceritanya ada kisah arwah almarhum Harundin. Almarhum Harundin tak silap saya dia pernah ceramah. Satu kereta dia kata, saya ada amalan. Dia kata ada amalan yang boleh saya nak mimpi nak jumpa. Nak jumpa, dia ada satu amalan. Dia boleh bila dia buat amalan tu dia nak mimpi nak jumpa apa roh si tuan dan si fulan. Ni cerita Harun ni lah. Pada satu ketika tu dia kata aku dah lama teringat tak jumpa ayah aku. Ayah dia meninggal masa dia kecil. Dia kata aku nak jumpa dengan ayah aku ni. Jadi aku cubalah buat amalan ni. Cuba buat amalan ni, tak jumpa, tak keluar ayah dia dalam mimpi. Tu kisah dia. Kemudian macam mana ceritanya, akhirnya saya pun dah lupa cerita macam mana. Akhirnya ayah dia muncul dalam keadaan lemah, tak berdaya. Ini Harun ni sendiri cerita, dalam keadaan lemah tak berdaya. Lalu tanya kenapa jadi macam ni? Sebab dia kata pagar kawasan rumah kita tu termasuk tanah jiran sebelah sikit. Jadi dituntut di akhirat sebab tu. Sebab tu tanah tu masuk sikit. Dituntut. Jadi Harun ni dia tersedar daripada mimpi tu. Dia kata dia balik, dia jumpa, cari jabat tanah, tengok betul sungguh masuk sempadan orang. Akhirnya dia betulkan balik semula sempadan tu. Lepas tu jumpa balik ayah dia. Alhamdulillah ayah dia dah segar, dah okey. Mana dalam keadaan segar bugar. Berbanding sebelum ni dalam keadaan tak larat, berdaya. Tak berdaya. Mana dalam keadaan begitu. Jadi nak cerita ya tuan-tuan, walaupun kisah ni kisah diceritakan oleh Harun ni sendiri, betul ke tak betul ke wallahu alam lah. Cuma nak cerita memang ada hadis Nabi cerita orang yang makan tanah orang walaupun sikit, akan dihempas ke dalam 7 lapisan. Mana berat nak ceritanya. Siksaan tu berat. Sebab tu kalau kita sempadan kita dengan jiran kita, kalau sempadan kat sini, kalau kita nak buat pagar, jangan buat pagar melebihi sempadan. Pagar kita tu biarlah tak melebihi sempadan tu. Jangan kata kita buat pagar, ni sempadan kita lagi. Masalah pagar kita tu dah masuk sempadan jiran dah. Tak boleh. Sebab tu saya pernah nasihatkan orang-orang yang duduk taman perumahan, contohnya. Taman perumahan, laluan belakang tu kan rumah teres. Belakang tu ada jalan belakang dapur tu. Kemudian ada rumah teres pula. Ada setengah orang dia pergi pasang khemah pula. Kat jalan belakang tu. Jalan belakang tu tujuannya untuk laluan kecemasan. Tapi ada rumah teres tu dia pergi pasang khemah. Tanah pokok bunga habis. Sampai orang tak boleh nak guna laluan belakang tu. Betul tak? Berlaku. Itu dikira makan tanah. Tanah kita ni setakat pagar kita tu. Laluan jalan yang orang buat, kerajaan buat tu bukan milik kita dah. Bila kita dengan sebab kita buat khemah ke, kita buat bangsal ke, kita buat garaj kereta kita ke, menyebabkan orang lain tak boleh guna laluan tu, kita berdosa. Kita berdosa ni tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian. Macam juga kes Tuan Haji ni. Tanah kita dah memang laluan air dah. Laluan saliran air. Tiba-tiba kita nak pindahkan saliran air tu ke tanah orang lain.
ke tanah orang lain tanpa bermesyuarat dengan dia dulu sehingga memudaratkan keluarga dia, tanah dia. Dosa tuan-tuan. Memudaratkan orang lain. La darara wa la dirar, dalam hadis sebut tidak boleh, tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Kalau kita bagi mudarat pada orang lain, kita kena ganti rugi. Betul tak? Betul, kena ganti rugi pada orang yang kita mudaratkan tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jangan hatta sebagian ustaz ulama tegur, kalau haiwan ternakan kita masuk dalam kawasan orang pun tak boleh. Apatah lagi kalau kita nak buat binaan kekal dalam kawasan orang. Kita duk bela kucing asyik duk pergi buang najis dekat depan rumah jiran kita, dosa kita tuan. Patutnya kita kena kita yang nak bela kucing, kita kena jagalah. Kalau takdir kucing tu, kita nampak kucing tu pergi berak kat depan rumah kita, kita kena cuci, tolong cuci. Jangan biar mana jiran kita pula yang merungut pasal kucing kita. Kata tu sebab hidup berjiran macam tu lah. Hak kita, hak jiran kita, hak jiran kita. Jangan masing-masing ambil hak orang lain. Kena jaga, kena ada rasa hormat antara jiran. Jangan makan hak orang lain. Itu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kawasan perumahan lain tu lagilah. Orang nak parking depan rumah dia tak bagi. Padahal laluan tu laluan awam. Siap letak kerusi, letak meja, letak kon, tak bagi orang parking. Ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kawasan awak dalam pagar awak je. Kawasan luar tu kaki lima, jalan ke apa tu bukan hak awak. Awak tak ada hak pun nak halang orang parking depan rumah. Sebab tu bukan laluan awak. Bukan hak awak dah, itu hak awam. Dia nak parking sekejap bagilah, masalahnya. Masalahnya tapi sampai begitu sekali. Setengah-setengah orang tu bertindak yang bukan dalam hak dia. Bukan dalam hak. Ni soal hak ni boleh buat satu ceramah khas ni sebenarnya. Banyak sebenarnya. Tapi kena hati-hati soal makan hak orang lain ni. Kalau kita dituntut di akhirat kelak, kita bimbang-bimbang. Nabi Muhammad sebut dalam satu hadis tu, orang tu akhirnya jadi muflis. Nabi Muhammad tanya sahabat-sahabat baginda, siapa yang muflis? Sahabat Nabi kata, al-muflis man la dirham lahu wa la dinar. Orang muflis ni orang yang tak ada duit, tak ada dirham, tak ada dinar. Tapi Nabi Muhammad sebut, orang yang muflis di kalangan umat aku, orang yang datang pada hari akhirat kelak, dia telah caci maki orang ni, dia makan hak orang ni, dia pukul orang ni, macam-macam dia menzalimi orang. Akhirnya kebaikan dia akan diambil oleh orang tu, dosa orang tu dipindahkan kepada dia. Kalau dia tak mampu sampai tahap tak mampu nak tunaikan, nak ganti hak-hak yang telah dia diambil kepada orang lain. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kena hati-hatilah dalam hidup kita ni sebagai seorang Muslim. Biarlah kita ni jangan pastikan diri kita jangan kacau hak orang lain. Orang lain nak kacau hak kita dan apa semua tu, selagi kita boleh buat tindakan undang-undang, buat. Tak boleh, angkat tangan, berdoa kepada Allah. Allah adalah cara yang tersendiri. Orang yang zalim ni Allah sebut, aku akan tolong orang yang dizalimi itu walaupun selepas tempoh ketika. Maknanya kalau kita rasa kita ni zalim, kena hati-hati. Doa orang yang dizalimi ini Allah makbul, cuma bergantung pada Allah nak tunaikan bila, nak balas bila. Jadi hati-hati daripada menzalimi hak orang lain. Jadi masa pun dah tamat. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Kita belajar hari ini kitab Talbisu Iblis, belitan tipu daya iblis. Tadi 6 perkara tadi, 6 perkara tadi kita kena ingatlah. Jangan kita ni termasuk dalam 6 peringkat godaan iblis ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.